Sekarang ni kembalilah kita kepada perkara yang utama dalam video pengalaman ni, di mana kita akan kongsikan pengalaman ketika melakukan aktiviti eksplorasi di pusat latihan hospitality di Cerating, Kuantan. Mana dok masuk Kuantan betul lagi lah. Jadi perkara yang mula-mula hamba dengar iaitu perkataan hospitality. Hamba ingat ni ia akan berkaitan dengan hospital dan klinik-klinik lah. Tetapi untuk pengetahuan semua, pusat latihan ni bukan untuk budak-budak belajar tentang hospital ataupun klinik, kerana tempat ni dikhususkan untuk orang belajar perhotelan. Dan hamba dah tahulah sebab hamba ni bukan terlibat dalam bidang-bidang perhotelan, jadi hamba dah tahu dia belajar tentang menapalah. Jadi pada mulanya supporter kita ni yang bernama Rafiq, kalau tak silap saya, tapi kita panggil Apik je lah. Dia ada khabar ke Mak Yu, dia ada satu tempat yang orang dok explore lagi di Cerating ni. Dan masa tu juga hamba buat perancangan dengan Mak Yu untuk pergi eksplorasi di negeri Pahang untuk berkolaborasi bersama dengan Seeker 77 Malaysia. Jadi bila hamba secara kebetulan juga, maknanya orang kata selaluang saja, jadi molek jugalah kalau kita berhenti di Cerating ini. Dan pada masa tu Mak Yu dia berurusan dengan Apik tentang tempat ni, dan perkara pertama yang kita minta adalah gambar untuk kita nak buat aktiviti eksplorasi ni. Dan bila gambar tu sampai kepada hamba tengok, tempat ni menarik juga ni kalau kita buat aktiviti explore. Jadi masa tu hamba putuskan dengan Mak Yu, tak apalah kita berhenti di Cerating dulu dalam masa sehari, dan kita cubalah explore untuk merakamkan suasana malam. Tapi masa tu juga hamba ada tanya Mak Yu, kalau kita buat dua aktiviti eksplorasi dalam satu malam tu, mau beres tak? Dia kata beres je. Dan pada masa tu jugalah kita cari maklumat dan tempat-tempat bangunan yang terbiar di Cerating ni. Rupa-rupanya kita ada jumpa selagi tempat tu macam hotel dan apartmen mewah. Jadi hamba pun khabar ke Mak Yu, tak apa yuk kita buat dua aktiviti eksplorasi di Cerating ni. Jadi alang-alang kita sampai dah ni, baik kita buat aje. Jadi masa tu Mak Yu pun dia on je lah, beres. Jadi kita pun teruskan perjalanan ke Cerating. Dan Apik ada khabar pusat latihan ni dia berada di betul-betul hujung jalan dan ada sungai. Dan di tepi tu ada tanah perkuburan Islam, dan di belakang tu ada tempat untuk kita menginap. Jadi hamba kata, maknanya bagus juga, maknanya baik kita menginap di belakang tu, di kawasan tanah perkuburan Islam tu, sebab orang kata dekat. Jarak kita tidur dengan jarak kita nak explore tu dekat, jadi taklah terlalu jauh. Maknanya kita boleh jimatkan masa lah. Jadi pada petang tu hamba terus check in di chalet di betul-betul belakang tanah perkuburan Islam ni. Rasanya dalam pukul 4 lebih gitulah kita membuat persiapan untuk membuat aktiviti memasang jejak. Masa ni saya hanya dengan Mak Yu saja, sebab masa tu Apik dia kerja lagi dekat kedai anak-beranak dia tu. Jadi saya dengan Mak Yu pun berangkatlah pergi ke pusat latihan hospitality ni. Jadi rupanya memang tak suka sebenarnya, sebab di hujung perjalanan tu dia ada macam chalet-chalet banyak, tempat-tempat orang nak berehat gitulah. Sebab ada chalet-chalet comel kan. Mana ada orang nak main apa benda ni, apa panggil? Nak main atas air pantai ni. Apa? Skateboard benda. Papan lucu skateboard pula. Dia orang main macam papan lucu gitulah. Dan di hujung dia tu ada satu orang kata premis yang terbiar. Rasa macam dok percaya pula. Jadi masa tu saya pun ambil berada di betul-betul depan hospitality ni, dan di sebelah kanan tu kalau saya ingat saya ni memang hujung jalan, tapi orang kata ada pop orang ngai
pok orang ngai ikan ke, ngai udang, ngai ikan duyung gitu lah, lebih kurang. Jadi saya pun dengan Mak Yu tengok dulu keadaan sekeliling sebelum kita nak masuk, sebab kita takut orang kata kita nak curi besi lah apalah kan. Jadi bila kita tengok line clear, kita pun terus masuk ke dalam hospitality ni, dan alangkah terkejutnya bila saya melihat ke arah sebelah kanan, kita ada ternampak ada satu macam bangunan, bukan bangunan, macam apa dia orang panggil ni, macam ada sebuah tempat. Jadi bila saya tengok ke arah tempat tu macam kejut lah, sebab kita tengok macam bangunan dia tu sangat comel lagi. Maknanya macam baru ditinggalkan. Tapi bila kita tengok bahagian semok-semok dia tu apa semua tu, memang lama jugalah tempat ni terbiar tanpa penyelenggaraan lah. Jadi bila kita tengok tempat tu memang comel lagi lah. Rasa macam dok sabar pula. Sebab tempat ni ditinggalkan tanpa penyelenggaraan lah. Jadi kita pun terus memberi salam perkenalan. Dan masa kita memberi salam perkenalan tu, starting tu kita ada dengar macam ada sesuatu barang yang jatuh dari arah dalang ni. Tapi masa tu kita tak fikir bukan-bukan, kita cuma fikir takut ada orang lah bahagian dalang ni. Rasa bimbang jugalah kan, takut orang-orang yang orang kata macam gemak derak ke apa semua, takut kita diapa-apakan. Tapi masa tu kita pun terus masuk ke dalam bangunan tersebut dengan langkah yang sangat berhati-hati lah. Tapi bila kita masuk dalam tu, hamba rasa macam pelik lah. Sebab tempat ni nampak baru lagi ni. Nampak macam baru lagi, bersih lagi. Kita tengok dinding, mozaik dia apa semua. Dan kita tengok adalah barang-barang yang ada dalam premis ni pun seolah-olah memang dok terusik baru lagi lah. Kita boleh kata gitu. Dan bila kita masuk dan kita tengok masuk ke bilik seminar apa semua kan, kita tengok ada pemisah antara dinding tu pun macam baru lagi lah. Jadi bila sampai satu tempat tu, kita pergi di macam kawasan Anjung, beranda dia lah. Mana kita tengok seluruh kawasan belakang tu memang dipenuhi dengan semok-semok yang sangat tebal lah. Kalau orang bersih-bersih sikit ni, rasanya bangunan ni masih lagi boleh diguna pakai lah. Lepas tu bila saya pergi ke bahagian paling hujung, kita macam agak terkejut jugalah, sebab di hujung dia tu ada jeti. Dekat sungai dia tu ada hujung jeti. Tapi sebelum kita nak pergi sampai ke jeti tu, kita adalah tengok di bahagian bawah macam laluang tu, macam jambatan itu. Masa tu kita tengok memang ada tanah, lumpur apa semua tau. Dan kita ada nampak lah macam kesan binatang berkubang ke gitu. Kita ingat kubah pendek. Memang kita fikir memang kubah pendek lah. Jadi masa tu saya fikir mungkin tak apalah, biarlah, sebab kita duduk atas, mungkin tak ada benda-benda aku. Jadi masa tu saya pun terus melangkah ke arah jeti sambil melihat di bahagian bawah. Memang kita boleh nampak tanah dia dan memang air tak ada situ. Maknanya masa kita pergi paling hujung di jeti tu, dia ada tangga, mungkin macam tangga perahu ke kapal. Kapal tu tak lah, macam boat, pebble gitulah. Air sampai setara tu sahaja. Jadi apa yang Amba nak cerita kayak gitu pada malang kayak gini, keadaan di situ sangat-sangat lain. Jadi masa kita sampai dekat jeti tu, Amba rasa pelik sebab apa pula ada jeti gini tau. Takkan ada orang duduk di sebalik pola tu, ada orang duduk nak mari duduk sini. Jadi Amba tak tahu kegunaan jeti dia tu dia guna untuk benda. Sebab kalau kita ingat dia ni khusus perhotelan, sebab apa kena ada jeti gini. Kita waktu tu memang Amba tak tahu, tak faham apa konsep dia buat macam jeti gitu. Tapi tempat jeti ni kita boleh tengok ada kesan-kesan orang ngai ikan, sebab kita nampak ada kursi, ada macam orang bakar sapah, dan kita ada nampak lah tanda-tanda macam dia nak ikat jorang dia tu supaya dia tak jatuh. Lepas tu pun kita pun terus berangkat ke sebelah kiri ada surau, dan masa kita berada di dekat surau tu, saya sempatlah masuk dan tengok keadaan di dalam surau tersebut, sebab kita takut ada ayat-ayat Al-Quran yang berada di atas latar. Tapi masa tu surau dia tu tak berapa besar mana, jadi kita dah bila kita tengok tak ada,
dan kita beredar lah daripada surau tu. Dan bila kita berada di laluan masuk ke dalam surau tersebut, hamba ternampak ada sebuah rumah kayu di sebalik pandangan semok tu. Tapi depan kita tu ada macam tangga kecil. Jadi masa tu hamba duduk perhati je rumah tu. Kata, biar betul ada rumah dalam ni. Jadi masa tu hamba tengok struktur tepat ni mungkin tangga kecil ni adalah laluan untuk pergi ke rumah tersebut. Tapi masa tu kita ada ambil langkah untuk turun sebab nak kesampai di rumah tersebut memang ada semok yang sangat tebal. Sebab kita mikir tentang binatang berbisa mungkin ada di dalam semok. Jadi hamba kata tak apalah, mungkin kita akan masuk ikut orang kata ada sebuah dewang. Kalau ikut Apik dia kata ada dewang dalam. Dan masa tu juga kita cubalah ikhtiar mencari jalan untuk masuk ke arah dalam dewang tersebut. Jadi lepas pada kita perhatikan tempat tersebut dan kita dah berjaya memasang jejak di tempat yang pertama ni, kita pun terus mengambil langkah untuk mencari jalan ke dewang dan terdapat ada sebuah rumah kayu tu. Masa tu kita tak tahu di dalam tu ada benda. Yang kita nampak ada sebuah rumah kayu dan Apik khabar ada sebuah dewang yang besar dalam tu. Jadi kita keluar balik daripada hospitality ni dan kita terus mencari jalan melalui semok-semok yang berdekatan lah. Semok-semok yang boleh dimasuk, bukan semok hak tak boleh masuk. Jadi sampailah satu ruang tu kita ada jumpa satu lorong. Satu arah ini memang saya tak tahu arah ni ke arah mana. Tapi bila kita masuk kita nampak ada rumah kayu tadi tu. Faham tak? Tetapi di sinilah berlaku sesuatu perkara yang sangat pelik. Dalam video tu pun kita ada khabar tentang suasana di tempat tu secara tiba-tiba dia berubah. Sebab dalam rakaman yang pertama kita ada nampak pencahayaan di kawasan tu sangat terang. Sebab masa tu kalau ikutkan mungkin dalam dekat hampir pukul 5. Jadi masa tu kawasan situ memang mendung. Memang mendung, tak panas. Tapi dalam rakaman tersebut seakan-akan kita buat rakaman ni pada waktu tengah hari, kemuncak tengah hari, maknanya matahari atas kepala kita. Sangat terang. Memang terang gila. Tapi sepelek tau. Tengok tengok rear gini mendung. Bila tengok dalam kamera ni sangat terang dan kalau tengok daripada video tersebut saya macam ada kamera tu gegar sikit sebab saya tengah tekan. Saya nak check pencahayaan di telefon saya ni takut bermasalah, tapi sama sahaja. Tapi tahap pencahayaan dalam telefon ni sama sahaja hak sebelum ni. Kalau kita kata ada masalah, mesti kat lain pun ada masalah dia. Tapi masa tu hamba tengok, apa pula jadi gini tau. Dan masa tu saya terus hentikan rakaman dan saya sambung balik. Mana saya start balik untuk rakaman yang kedua tu. Barulah rakaman tu mengambil suasana keadaan yang sebenar. Jadi boleh tengok dua tu. Dan ada orang komen dia kata mungkin tu adalah tempat-tempat tinggal makhluk-makhluk halus, makhluk ataupun penghuni-penghuni lain. Tapi bagi saya minta maaf kepada supporter yang ada memberikan komen berkenaan. Minta maaf lah. Sebab bagi saya bila sebut tentang pencahayaan ni dan cahaya itu adalah nur. Siapakah nur? Maknanya nur bagi kita sebagai umat Islam memang kita tahu. Cahaya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba fikir tentang pencahayaan tersebut mungkin ada keberkatan pada waktu tu. Mungkin mungkin. Jangan terlalu percaya, tapi ni adalah pendapat saya saja. Sebab hamba ni kurang selesa lah bila kita lebih menceritakan tentang makhluk-makhluk halus ni. Saya lebih suka fikir tentang positif. Jadi cahaya tersebut adalah cahaya yang orang kata dok membawa maksud yang bukan-bukanlah. Maknanya mungkin ada keberkatan dia. Jadi dalam masa kita teruskan rakaman tu pun hamba fikir dah sebab apa tadi kita nampak suasana dia tu sangat pelik dengan macam cerah gitu, tapi rakaman yang saya ambil ni mendung macam biasa. Jadi masa tu mungkin tempat ni ada keberkatan dia dan saya teruskan rakaman pada petang tu.
Masa kita nak masuk tu pun memang kita sangat-sangat berhati-hati dengan keadaan yang kita nak masuk ni, sangat berbeza pada tempat yang pertama tu. Sebab tempat yang kedua ni semok dia lagi tebal, ada pokok-pokok besar. Masa kalau kita tengok tempat ni macam betul-betul lama dah ditinggalkan. Dok sama macam hak kita masuk masa mula-mula tadi. Dengan keadaan pokok yang tinggi, semok apa semua tau. Jadi masa itulah juga kita ada ternampak sebuah rumah kayu hak tadi tu. Lepas tu barulah kita ada nampak banyak lagi rupanya rumah-rumah yang ditinggalkan dalam kawasan ni. Masa tu juga dia menarik perhatian hamba lah untuk kita rakamkan suasana di kawasan tersebut. Jadi saya pun terus pergi ke rumah kayu berkenaan, walaupun siang hari. Orang kata agak creepy lah tengok rumah kayu gitu tau. Dan kita pun terus masuk ke dalam rumah tu untuk kita tengok apa yang ada di dalam rumah ni. Tapi bila kita masuk tu semuanya kosong lah. Semuanya kosong, cuma lantai dia tu orang kata ada kebersihan lah. Mana rumah tu pun bersih, kita tengok tak apalah. Lepas tu kita pun terus turun dan terus pergi ke arah depan balik. Dan arah depan ni pun memang kita tengok dalam rakaman ada banyak semok-semok. Dan pada masa tu juga saya membuat keputusan untuk masuk ke salah sebuah rumah yang diperbuat daripada macam batu, rumah batu. Tapi sebelum saya nak masuk, saya masih lagi tertengok rumah-rumah yang lain. Rumah yang dibuat ni masih lagi berkeadaan molek, comel, dok jejah benda orang kata. Maknanya cat pun dok luntur lagi. Dan kerosakan memang tak ada langsung, zero kerosakan. Rumah-rumah batu ni lah. Rumah-rumah kayu tu ni mungkin ada rosak-rosak sikit. Memang molek lagi. Mama rasa macam sangat rugilah tempat ni ditinggalkan dengan tanpa penyelenggaraan dan tanpa diguna pakai. Sebab tempat ni ditinggalkan pun hamba tak tahu. Jadi hamba pun ambil keputusan untuk masuk. Tapi sebelum saya nak masuk ke dalam rumah ni, saya cuba mencari laluan lah. Kalau tak ada laluan, memang kita tak akan lalu. Dan masa tu juga kita ada nampak seperti ada laluan untuk ke rumah ni. Sebab kita tengok semok kiri kanan tu tebal, tapi di bahagian tengah-tengah dia tu ada macam rupuk tu pendek sikit. Jadi kita pun terus melalui jalan tu dan terus masuk ke dalam rumah ni. Seperti yang di dalam rakaman ni kita boleh tengok rumah, maknanya kalau dia bersih-bersih beri sewa pun memang orang akan sewa. Memang orang nak sewa sebab comel. Tak ada rosak benda-benda pun. Renovate pun tak banyak mana. Jadi masa tu juga kita ada tengok ada sebuah lagi rumah lama di sebelah rumah ni. Saya tak tahu lah rumah ni dibuat untuk benda. Tetapi masa ni barulah saya nampak dengan sangat jelas lah. Di mana tak semua rumah yang berada di situ kita boleh masuk. Sebab semok yang berada di laluan tersebut sangat tinggi. Maknanya bawah sikit daripada pinggang hamba. Jadi hamba fikir kalau hamba nak masuk rasa macam dok padang lah. Dengan risiko yang kita nak ambil tu. Sebab semok tinggi. Jadi kita dok nampak apa yang berada di sekitar kawasan semok tu. Itu yang berbimbang. Dan kawasan situ pula macam kawasan berlumpur dan berpaya. Jadi hamba ambil keputusan untuk hamba kata biarlah tak apalah, kita tak boleh masuk dalam rumah ni pun. Lepas pada turun daripada rumah tu, saya pun teruskan perjalanan ke bahagian depan untuk sekadar melihat pemandangan di setiap rumah yang berada di situ. Dan pada masa tu juga saya ternampaklah sebuah dewan yang berada di sebelah kiri. Maknanya kalau hamba dok tengok molek memang dok nampak dewan tu sebab diliputi dengan pokok-pokok. Sebab masa tu hamba nampak macam ada putih-putih. Hamba kata nampak pula. Jadi bila kita pergi tengok dekat tu lah, inilah dewan yang kita nak cari. Jadi pada masa tu kita pun terus pergi ke bahagian dewan ni. Dan hamba ingat masa tu bila kita masuk tu kita ada nampak dah petah. Jadi gini kerja ke dewan dia ni. Maknanya orang kata pentah outdoor. Dan depan petah tu kita ada nampak kursi. Macam dia buat macam tempat duduk menggunakan dengan seming tu lah. Hamba kata dok kan ni dewan dia kot. Macam ada logik dia tau. Jadi pada masa tu pun kita pun terus naik ke atas petah. Rupanya kita ada baru nampak masih lagi ada sebuah bangunan di bahagian belakang tu. Maknanya dewan lah. Jadi kita pun terus masuk
memberi salam apa semua, tapi sebelum kita nak masuk tu, masa ni kalau tak silap off recording, kita ada dengar suara seperti macam ada orang bercakap dengan sangat riuh. Dan hempasang pitu pun kita ada dengar di kawasan Dewang ni. Jadi masa tu kita duduk di Dewang Outdoor, lepas tu kita dengar bunyi macam orang hempah pitu di dalam Dewang tersebut, belakang dia tu. Jadi pada masa tu pun kita pun yelah debar juga sebab kita berada di kawasan yang terbiar gini tau. Jadi hamba pun terus masuk melalui di sebelah kiri dia tu, dan kalau perasan dalam rakaman tersebut saya memberikan salam perkenalan buat kali yang kedua. Jadi masa tu sebab kita rasa macam terlalu jauh dah dari tempat yang pertama tadi, dan mungkin yang kedua ni kita rasa macam ada satu wilayah lain lah. Jadi masa tu kita beri salam perkenalan kali yang kedua. Lepas tu saya teruskan perjalanan dan kita menjumpai sebuah pintu dan kita terus masuk ke dalam Dewang tersebut. Dan Dewang dia memang sangat besar dan kita boleh tengok ada ukiran kayu berbentuk wau bulang. Mungkin wau bulang itu aku. Dan mungkin dalam Dewang ni menjadi kegunaan kepada pelajar-pelajar pada waktu tersebut untuk dia buat aktiviti malah kebudayaan ke ikut pandai-dilan dia buat benda pun bukan hamba. Lepas tu bila kita pergi ke pintu-pintu yang terbuka di dalam Dewang ni, alangkah kita sangat terkejut sebab di Dewang dia ni di sekeliling dia dipenuhi dengan rumah-rumah kayu dan rumah-rumah batu. Hamba masa tu hamba duduk fikir, mana jadi struktur dia jadi gini. Oh, ni ada Dewang dan seluruh Dewang tu ada rumah-rumah. Mungkin rumah pelajar dengan rumah tenaga pengajar sebab kita ada tengok rumah tu dia grand sikit. Ni rumah biasa, rumah biasa ni mungkin pelajar-pelajar lah. Tapi memang dikelilingi dengan rumah-rumah yang masih lagi berkeadaan elok. Comel, loteng lagi orang kata. Gerang pula hamba tengok. Kalau rumah tu boleh buat balik, memang hamba buat balik dah rumah tu. Lepas tu bila kita berada di belakang tu, kita ada tengok ada sebuah rumah ni, rumah kayu depan ni, dan kita memang rasa nak masuk lah sebab kita nak tengok apa benda yang berada di dalam rumah, dan kita kalau boleh nak pusing habis Dewang tu. Tetapi dalam rakaman tu kita boleh tengok semok-semok dia tu memang sangat tebal. Jadi kita tak boleh ambil risiko yang sangat memudaratkan bagi kita. Rasa masa tu macam dok selesa bagi hamba untuk kita masuk dan menempuhi semok samung ni. Kalau orang lain tengok mungkin dia nak masuk, dia masuk lah, tapi bagi hamba tak mau ambil risiko. Jadi pada masa tu memang kita tengok memang laluan ni memang dok boleh dilalui. Maknanya kawasan situ semok dia tinggi sikit daripada lutut hamba. Memang sangat tebal. Dan pada masa tu juga saya putuskan, saya berbincang dengan Mak Yu yang mana tak apalah kita dah masuk pun sebab Mak Yu pun dia tak mau ambil risiko. Jadi kita putuskan maknanya kita akan buat sesi stay down di dalam Dewang ni dengan di bahagian jeti. Maknanya dua sesi stay down. Masa ni jugalah kita bersepakat untuk membuat episod 1 dan episod 2 sebab tempat ni memang terlalu besar. Jadi kalau kita nak buat sekaligus tu kita takut terlalu lama video ni orang nak tengok. Dan pada lepas kita membuat aktiviti memasang jejak di tempat berkenaan ni, kita pun dok balik lagi ke bilik sebab kita terus berangkat ke kawasan Sungai Ular. Ke kawasan Sungai Ular, di situ ada satu hotel dan apartmen yang sangat mewah di tepi pantai tu juga. Tapi hamba tak mau cerita di situ sebab video tu bakal akan dimuat naik di dalam YouTube channel Osasuke Hikaru ni. Jadi pada waktu kita shortcut terus pada suasana malang ketika kita membuat aktiviti eksplorasi di pusat latihan hospitality yang terbiar ni. Jadi masa tu pun lepas isa Apik dia dah dalam perjalanan ke bilik kita ni, dan sesampainya dia kita dah ambil masa yang sangat lama juga. Kita siap-siap apa semua dan kita terus berangkat ke pusat latihan hospitality ni. Dalam 2 minit pun sampai dah. 2 minit. Sekejap sangat, dekat-dekat. Okey, sekarang ni sampai dah pada waktu malang untuk kita buat eksplorasi pada waktu malang di tempat yang pertama. Jadi bila kita sampai dah di pusat latihan ni,
cuaca pada malam tu sangat sejuk dan hujan renyai-renyai. Memang kata suasana dia tu timbul lah, suasana surang dia tu. Jadi sampai tu kita buat persiapan yang terakhir, kita double check barang-barang kita, lampu apa semua, peralatan keselamatan, dan lepas tu pun kita terus masuk ke dalam pusat latihan ni. Jadi pemandangan pada waktu siang dengan malam memang sangat-sangat berbeza. Kita berada di lokasi yang pertama dan keadaan malam ni hujan renyai-renyai, dan insya-Allah lah pastinya suasana malam di kawasan ni sangat sejuk dan sangat nyaman lah, insya-Allah. Jadi saya pun terus pergi ke depan premis tersebut dan terus memberi salam perkenalan pada waktu malam, dan kita terus membuat perjalanan masuk ke dalam premis tersebut. Masa dekat premis, di bahagian premis ni kita perjalanan rakaman tu berjalan dengan lancar lah. Semua tempat apa semua kita dah raung apa semua. Sampailah ada satu saat tu untuk kita buat rakaman di bahagian jeti, di mana dalam rakaman tersebut saya keluar daripada pintu macam sliding door tu, dan saya agak terkejut. Memang sangat terkejut sebab saya dengar bunyi air, bunyi macam air. Jadi siang tadi tak ada air sini. Bila saya tengok area bawah tu, sangat-sangat terkejut sebab air yang masuk daripada arah sungai tu sangat laju dan sangat tinggi. Masa kita masuk petang tu, kita nampak tanah tak? Ni dok malang tu hampir tinggi. Mungkin dalam mungkin dalam semeter lebih je kot untuk sampai ke bahagian jeti tu, bahagian jambatan dia tu. Mendebar sebenarnya, dan pada masa tu juga tetapi hamba dok diceritakan di dalam rakaman tersebut, pada waktu yang sebenarnya pada masa tu saya terdengar bunyi percikan air di tempatnya berhampiran di bahagian bawah premis tersebut. Maknanya air masuk, jadi ada setepak tu, hanya setepak tu sahaja macam air ni macam orang kata berkocok. Kocok macam orang main air kan dia tak. Jadi ni air masuk, kalau ada tiang kita boleh kata tu mungkin daripada kesan air masuk kena tiang. Situ tak ada tiang, tak ada benda-benda pun. Jadi kita nampak situ je air macam berkocok main situ le sahaja. Kita ingat ke kubah pendek lemah lah. Sudah lah ni. Tapi bila saya suluh ke arah bawah, memang tak nampak benda-benda apa pun. Dan percikan air tu saya masih lagi boleh nampak. Gear gini macam ada air dan kita letak seorang situ, contoh kita letak Mak Yu situ duk main air, umpamanya gitulah. Jadi masa tu pun hamba pun duk kabar ke dua orang ni, hamba buat senyap je, cuma hamba kabar air je, ada bunyi air je. Jadi pada masa tu pun sebab hamba duk sedap takut dengan api, sebab hamba takut dia kurang selesa tau. Jadi hamba pun terus pergi ke meneruskan langkah di laluan ke jeti tersebut. Memang sangat menyeramkan lah bagi hamba, sebab main dengan air memang saya cukup takut. Dia dah tahu apa dia, orang kata perasaan tu lain. Bila kita tengok ada air tinggi dekat kita ni, air rasa sengih lah, ada belaka. Mikir macam-macam mikir. Jadi bila kita sampai ke bahagian ujung jeti tu, bila kita tengok air tu memang sangat tinggi dah, dengan tangga yang orang kata nak turun, kalau ada perahu sampai tu pun tinggi dah, mapuh terus dah. Abang kata, ya Allah, memang gila amalan ni. Mungkin air pasang aku. Tapi air masuk tu sangat laju lah. Sangat laju. Dan pada masa tu kita putuskan untuk membuat sesi stare down yang pertama di bahagian jeti ni. Jadi pada masa tu dalam video boleh tengok sepanjang perjalanan rakaman tersebut, kita boleh tengok ada satu babak tu di mana lampu saya mempunyai masalah. Tak pernah hayat lagi lampu hamba ni ada masalah gitu. Lampu tu memang lama dah hamba guna, dan memang dia tak pernah pun ada masalah gitu. Tapi pada malam tu bila hamba tengok lampu tu mengelik, hamba kata, takkan lampu ada masalah pula, bateri pun memang penuh lah. Jadi mula-mula dia ngelik, lepas tu lama-lama dia macam malak nak mapuh. Jadi hamba kata, Mak Ayu pun ada tegur, okey, mana gorang apa?
Amba kata biarlah, kita abaikan je lah dia tu kot. Sebab motor mungkin kalau nak kata masalah teknikal tu, Amba rasa macam dok berapa setujulah. Sebab kita tahu kemampuan lapu peralatan kita tu. Memang kalau sebelum ni pernah jadi gitu lain tau. Tapi ni dok pernah terjadi lagi. Dan mungkin masa tu juga, mungkin itu adalah satu petanda lah. Maknanya ada sesuatu yang berhampiran dengan kita. Jadi abaikan, berkata biarlah, biar ke dia lah. Cukup sekadar kita tahu yang tempat ni berpenghuni. Selepas sesi stadium tu selesai, saya pun buat keputusan untuk membuat live bersama supporter di Facebook page Osasuke Hikaru. Jadi orang pada malam tu boleh tengoklah kita berada di kawasan tersebut. Walaupun tempat tu kita rahsiakan dulu, tetapi di dalam rakaman tersebut saya ada khabar saya tak boleh cakap kuat dekat kawasan gini. Takut ada orang marah. Tapi disebabkan ada orang komen, dia kata bos suara tak dengar. Jadi saya pun cakaplah kuat sikit. Tak semena-mena, orang kata macam secara kebetulan, macam ada orang lepor kayu dari arah dalam semok tu. Kita dengar bunyi kayu tu. Papa jatuh. Mampu orang kata. Lepas tu dalam video tu Amba khabar dah. Amba tak boleh cakap kuat sini. Bunyi tu memang jelas. Tiga-tiga orang dengar bunyi macam orang lepor kayu ke arah dalam semok. Amba pun Amba kata tak apa, biar. Amba terus tamatkan live tersebut dan kita teruskan perjalanan aktiviti eksplorasi di tempat yang kedua. Tempat yang kedua tu bukan dekat Sungai Ular, dekat masih lagi di tempat yang sama, maknanya dekat Daiwang tu. Jadi pada malam tu juga kita masuk di tempat yang sama pada mula-mula kita masuk siang hari tadi tu, dan kita teruskan perjalanan, tetapi suasana di dalam ni sangat lain. Memang lain kalau nak bandingkan dengan kawasan hok mula-mula kita masuk tadi tu. Dalam ni memang kita kata macam 80% hutang terus lah. Kawasan hutang gini. Tapi apa yang kita menitik beratkan pada malam tu adalah sentiasa melihat ke arah atas dan ke arah bahagian tanah ni. Sebab bahagian tanah ni dia ada binatang-binatang berbisa juga, dan atas tu pun ada kadang-kadang. Kan hidup belik-belik atas bak, jatuh atas kepala mak ayah, tak akan susah hamba. Tapi kalau jatuh atas kepala memang berlari dulu kali dah, biar dia situ mak ayah seorang. Jadi kita pun teruskan perjalanan dan kita boleh nampak suasana di rumah berkenaan. Tetapi di dalam rakam mula-mula tu, saya ada zoomkan sikit gambaran di rumah tersebut, kerana di tempat rumah ni pada mula-mula kita tengok tu, kita ada ternampak macam satu bayangan melintasi di bahagian tingkap dia. Tetapi bila ada orang komen, dia kata boleh tak tunjukkan secara detail apa yang kita nampak pada malam tu. Memang Amba daripada awal dah footage-footage berkenaan, saya tak boleh nak fokus mana. Sebab laptop saya ni uzur, tapi masih lagi bertenaga untuk menyiapkan sebuah video. Jadi Amba tak boleh nak fokus sangat tentang footage-footage apa nampakkan dan sesuatu lah. Sebab dia macam laptop Amba ni dia lagging sangat teruk. Jadi dia lekat, jadi secara detailnya memang Amba tak boleh nak khabar. Cuma Amba zoom sahaja. Mana orang nampak tu dia nampak je lah. Tak nampak pun tak apa, tak ada masalah. Jadi lepas pada kita berada betul-betul di depan rumah kayu ni, memang Amba nak naik, nak tengok suasana dalam dia tu. Tetapi bila Amba tengok di bahagian bawah rumah tu dipenuhi dengan air naik habis atas. Amba kata, wah gila orang ni. Jadi pada masa tu juga dengan semok-semok yang sangat tebal ni, Amba fikir tak payah masuk lah. Sebab bila kawasan yang berpaya, ada air apa semua ni, saya takut binatang-binatang berbelik dan mematuk. Daripada kita ambil risiko gitu, baik kita tak payah pergi lah. Maknanya kita boleh masuk dalam ni pun, kita duduk di laluan yang betul pun, syukur Alhamdulillah dah. Jadi saya teruskan perjalanan ke bahagian rumah yang kedua saya masuk pada petang tu. Dan bila kita nak masuk
rakaman di sebelah kanan dan kiri tu kita boleh tengoklah suasana dia tau. Tetapi bila saya cek dalam rakaman yang betul-betul rakaman tu, kita ternampak seakan ada sesuatu yang mengintai di sebalik pintu rumah tersebut. Kalau kita nak kata tingkap yang berada di dalam rumah tu, tingkap tu jauh, tingkap tu di belakang. Di belakang. Dan masa tu saya berada di bahagian bawah. Mustahil tingkap tu kita nampak betul-betul berada di depan pintu tersebut. Bukan biasang daripada tingkap yang ada di dalam rumah. Jadi bila kita tengok tu, macam dia ada betul-betul di belakang pintu, dia tengok kita, lepas tu dia terus hilang. Masa kita buat rakaman tu memanglah kita tak nampak. Cuma kalau kita nak kata rasa kurang selesa tu memang adalah. Tu orang kata biasalah kalau kita berada di tempat-tempat gini. Jadi bila hamba terus masuk ke dalam rumah tu daripada pusing dan kita berada di kawasan tangga yang di sebelah tu, saya ada ambil rakaman di bahagian rumah kayu tersebut. Berada di rumah sebelah ni. Jadi sekali lagi hamba rasa sangat pelik. Bila malang kita tengok rumah tu macam boleh lalu. Ada laluan yang kita boleh lalu untuk pergi ke rumah tersebut. Hamba rasa pelik. Tadi petang tadi rasa tengok macam tak boleh nak lalu untuk ke rumah tersebut. Tapi bila malam ni kata, apa rasa macam boleh lalu pula. Tapi masa tu hamba abaikan je lah. Sebab hamba kata biar kita ikutlah jejak yang kita pasang petang tadi. Sebab kita takut ada masalah lah. Kata biar tak boleh nak lalu pun. Tapi dalam video tu hamba kata rasa macam sedih sebab kita tak boleh nak lalu dalam kawasan tu. Tapi dalam masa yang sama juga memang kita nampak ada laluan yang boleh kita lalu. Jadi hamba pun terus turun daripada rumah tu. Dan bila kita turun daripada rumah tu, suasana di bahagian depan kita ni, hutang-hutang ni, seri hamba khabar, kita rasa macam ada sesuatu di sebalik hutang tersebut. Masa tu hamba fikir dua, makhluk halus dengan binatang. Sebab kita nampak ada kesan-kesan kubah pendek ni kan. Sebab kita mikir masa tu kalau kubah pendek hok biasa tak apa, takut hok hutang. Jadi masa tu pun hamba pun terus buka ikatan pisau supaya ambil langkah untuk berjaga-jagalah. Jadi hamba pun terus pergi masuk dan hamba tengok keadaan sekeliling, tengok di bahagian pokok itu memang sangat menyeramkan lah. Tapi di dalam kawasan tersebut tu memang betul kita rasa macam ada sesuatu yang memerhatikan kita. Tapi masa tu hamba tak khabar lah. Hamba khabar kan jadi orang kata duduk kat tempat itu buat bising-bising pula. Baik kita buat tak tahu saja. Jadi kita pun terus melangkah ke bahagian depan. Masa tu option kita hanya pergi ke dewang saja. Sebab di bahagian rumah-rumah sebelah kanan ni memang kita tak mau masuk terus. Sebab tak boleh nak masuk. Jadi bila kita sampai di bahagian dewang ni, dan tu juga pertama kalinya Apik sampai di bahagian dewang ni. Sebab Apik khabar dekat dewang ni memang hotspot. Penduduk kampung tu penuh cerita lah. Dia kata tempat dewang ni hotspot sebenarnya. Dan masa tu kita boleh tengok Apik ni macam kurang selesa sikit lah. Sebab dia baru first time sampai di tempat dewang ni, yang digepar-gepur dengan cerita-cerita dia lah. Lepas tu tak lama pada tu pun saya tu naik ke atas petah outdoor dan melalui di bahagian belah kiri untuk pergi ke dalam dewang tersebut. Jadi pada malam tu sepanjang perjalanan tu memang tak ada benda lah. Dan kita terus pun masuk ke dalam dewang. Masuk dalam dewang tu rasa macam panas sikit. Mungkin panas tu dari segi peredaran udara, bukan benda-benda gitu. Itu pendapat hamba lah. Jadi bila kita dah masuk ke dalam dewang tu, memang kita tak nak pergi mana-mana dah. Sebab dewang tu hanya kosong saja. Kita pun terus menuju ke bahagian belakang dewang tersebut, mana kita tengok ada rumah-rumah tu. Alangkah terkejutnya bila malam tu kita tengok ada laluan untuk pergi ke rumah depan kita ni. Sedangkan masa petang kita pergi tu memang kita rasa laluan ni memang tak boleh dilalui sebab semak dia tu tebal. Tapi bila kita mari malam tu kita sebab apa kita nampak semak dia tu pendek dan kita nampak macam ada laluan dia.
Jadi inilah apa yang saya maksudkan, maknanya rumah yang kita tak boleh nak masuk. Tapi tengok malam ni nampak macam ada laluang pula. Petang tak dimari macam tak ada laluang. Masa itulah hamba teringat balik dekat rumah yang kita masuk mula-mula tadi tu. Rumah kayu tu pun kita nampak ada laluang yang membolehkan kita pergi ke rumah tersebut. Tapi bila hamba berada di depan tengok, macam tak logik ni. Memang rasa macam tak logik. Sebab tu hamba tanya Mak Yu, mana kita nak masuk gedok ni? Nampak ada laluang ni. Mak Yu pun dia nampak ada laluang tersebut. Jadi hamba pun duk bincang-bincang dengan Mak Yu, kata gini, Yu, tempat ni kita tak pasang job. Kalau kita masuk kita takut ada risiko dia. Jadi Mak Yu pun kata tak apa lah, tak payah masuk. Mana kita sepakat pun biarlah walaupun ada laluang, walaupun kita tak boleh nak pergi tengok suasana di dalam rumah tersebut, kita ambil langkah berhati-hati untuk atas faktor keselamatan. Kita tak masuklah ke kawasan tersebut. Kita hanya bermain di sekitar dewang tu sahaja. Jadi lepas tu masa kita stay down, kita ada tanya Apik lah macam mana pengalaman dia berada di tempat-tempat terbiar gini. Dia kata pun alhamdulillah dia okey dan masih lagi selesa lah dengan apa yang dia lalui sepanjang perjalanan eksplorasi pada malam tersebut. Tetapi semuanya berubah ketika kita melakukan aktiviti eksplorasi di tempat lain, di mana di situ Apik menerima satu gangguan yang sangat teruk. Dan jadi apa-apa pun kita tunggu video di Sungai Ular tersebut dan kita boleh tengok reaksi dan respon daripada Apik berkenaan dengan tempat berkenaan. Jadi hamba ambil kesempatan juga kepada esko-esko yang terlibat lah. Kalau tengok video ni, saya rasa tempat tu masih boleh diperbaiki lagi. Maknanya hapuskan hutang-hutang yang semok-semok tersebut dan buatlah sesuatu perkara yang boleh digunakan pakai oleh penduduk-penduduk setempat berkenaan. Rasanya tempat tu kalau tak mau buat macam pusat-pusat belajar, boleh buat macam chalet-chalet orang nak tidur. Dan dewang tu boleh orang nak buat macam BBQ ke, ikut pandai dia lah. Tapi tempat tu tolonglah, saya rasa janganlah terbiar tanpa penyelenggaraan tersebut. Sebab tempat tu masih lagi comel dan tempat tu masih lagi boleh diguna pakai. Cuma gunakan kaedah yang terbaik untuk membersihkan tempat berkenaan. Sebab tempat tu lama dah ditinggalkan dan ada penghuni dia. Gunakanlah kaedah yang paling terbaik dan selamat supaya tak memudaratkan kepada penduduk-penduduk setempat. Jadi kepada semua, itu sajalah perkongsian pengalaman ketika kami berada di pusat latihan hospitality yang terbiar di Cerating, Kuantan. Jadi apa-apa pun kita tunggu video seterusnya. Rasanya video lepas ni kita hold dulu video di Sungai Ular kerana saya akan memuat naik dahulu video unboxing silver plate button di Uludong Raub Pahang. Jadi kepada semua, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk melihat video ni dan jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.